Assalamualaikum semua. Hari ini kita berkongsi satu daripada bacaan yang saya sedang lakukan sekarang ialah bacaan di dalam manuskrip Perubatan Melayu Lama atau dikenali dengan Kitab Tip. Kali ini kita tengok kandungan ataupun teks yang terdapat dalam Kitab Tip Muzium Terengganu. Antara teks yang dibincangkan dalam Kitab Tip ni ialah cara untuk merawat angin sangla ataupun kalau dalam bahasa moden kita kenali dengan nama angin ahma ataupun stroke. So kita tengok apa perkongsian. Ini saya dah buat perkongsian dalam Facebook beberapa hari lepas. So kita tengok balik kaedah rawatan untuk angin ahma atau stroke yang disebut dalam manuskrip Perubatan Melayu Lama Kitab Tip Muzium Terengganu. Okey, so dalam manuskrip ni dia telah bahagikan rawatan kepada stroke ni kepada 3 bahagian, 3 peringkat ataupun 3 jenis rawatan. Pertamanya diminum, keduanya dituam atau didemahkan. Kita panaskan, lepas tu balut dalam kain, lepas tu kita demahkan pada seluruh tubuh. Dan yang ketiga ialah mandian. Sebelum ni memang sebab kita menjual tumbuhan herba, kita banyak supply. Antaranya yang paling kerap digunakan untuk rawatan stroke ialah pokok sembung atau pokok capa. Pokok capa ni digunakan untuk mandian. Untuk mandian orang-orang yang sakit terlantar semasa serangan stroke, bedridden kan. Antara yang digunakan ialah daun sembung dengan daun nilam Aceh supaya bau dia wangi sikit lah. So yang tu kita biasa dengar. Tapi yang ni rawatan yang diberikan dalam manuskrip ni memang sangat lengkap daripada semua peringkat sehingga insya-Allah orang tu akan sembuh. Tapi saya nak maklumkan di sini ini adalah daripada bacaan saya dan ini adalah perkongsian daripada manuskrip. Jadi still kalau seseorang yang mendapat serangan angin ahma atau stroke ni sebelum mendapatkan rawatan herba, dinasihatkan sangat-sangat mendapat nasihat daripada doktor atau pakar perubatan herba yang bertauliah. So kita terus dengan perkongsian kita ni. Peringkat pertama, kalau kita tengok di sini, peringkat pertama ramuan ubat untuk diminum. Saya baca teks ni. Ini betul-betul memang translate daripada teks asal. Sebagai lagi ubat angin sangla pada seorang manusia yang sakit pada waktu malam, mula-mulanya sakit itu, maka datang sakitnya itu berasa sejuk seperti tiada terhingga lagi sejuknya itu, tiada dapat berbuka kain atau datang ketar, tiada berbanding lagi ketannya itu. Itulah alamatnya angin yang besar akan masuk pada peparu orang itu, maka apabila datang ketarnya yang seperti itu, nescaya datanglah lemah segala anggota itu hingga jadi matilah sekalian tubuhnya atau kaki tangannya orang itu, maka inilah ubat yang diberi minum. Ambil lada sulah berat setahil atau halia berat setahil, daun bawang putih berat setahil, dan jintan kedua berat setahil, atau kunyit tengah tahil, atau temu kunci berat setahil, dan kulit buah maja berat setahil, dan cengkih berat setahil, dan jadam berat 5 emas. Sekalian itu rebus, airnya 3 cupak, tinggal secupak, beri minum pada orang itu. Sudah minum ubat itu, hendaklah kita damahkan sekalian tubuhnya itu, insya-Allah ta'ala afiat. Okey, so daripada teks ni, dia bukan sekadar menceritakan cara mengubat angin sangla tu, tetapi juga menceritakan macam mana angin sangla atau angin ahma ini boleh terjadi dan macam mana simptom awalnya. Kalau di teks ni disebut simptom awal dia macam senja-senja dekat maghrib tu kita jadi sangat sejuk. Ni saya biasa masa saya kecil-kecil dulu saya tengok adalah saudara mara saya yang memang kalau masuk senja saja dia akan terus macam sejuk sangat-sangat sampai terpaksa berselimut, ketar sebab sangat sejuk. Jadi masa tu kita budak-budak lagi, jadi kita tak tahulah apa sakitnya. Jadi mungkin kita tanya orang, kenapa dengan atuk tu tiba-tiba je dia jadi sejuk petang. Dia cakap biasalah orang-orang tua memang macam tu, akan jadi sejuk petang. Sampai sekarang saya terfikir, kalau saya tua nanti saya terpaksa sejuk macam tu ke? Tapi sekarang ni barulah kita tahu sejuk di waktu awal malam atau senja tu sebenarnya tanda-tanda kita akan terkena serangan angin ahma atau angin sangla sebagaimana yang disebutkan dalam manuskrip ni.
dia tandanya angin tu dia, jadi angin ahmar ni sebenarnya serangan tu masuk ke paru-paru. Lepas tu anggota badan jadi lemah, sebab kita tengok orang kena stroke atau angin ahmar ni selalunya dia akan mati sebelah badan kan, sama ada kiri atau kanan. Badan dia tak boleh angkat, tangannya selalu tak boleh angkat. Ini kalau untuk yang major stroke lah orang panggil kan, sebelah tubuh dia kaku, tak boleh diangkat atau lumpuh. Jadi dia ceritakan macam mana kejadian proses mula-mula terjadinya serangan angin ahmar ni. Dan di sini juga diceritakan ramuan herba yang digunakan untuk minum, ramuan minum. Antaranya ialah lada sulah. Lada sulah ni ialah lada hitam, Piper nigrum, yang telah diproses dengan membuang kulitnya sehingga terhasillah lada putih atau lada sulah. Dan jika kita tengok dalam teks ni, sukatan yang diberikan sesuai dengan konteks masa, digunakan sukatan tahil ataupun emas. Kalau ikut sukatan moden, sekejap saya ada share kat sini dalam jadual, sebab saya tak tahu nak buat dalam bentuk teks macam mana. Kalau kita tengok sini, saya dah tukarkan unit tahil ni kepada unit gram. Satu tahil ni bersamaan dengan 37.51 gram. Saya ada ni, saya dah letak conversion kat sini. Satu tahil sama dengan 37.51 gram. Satu emas bersamaan dengan 2.551 gram ataupun 2.5 gram. Dan satu cupak juga, sebab sukatan ni ada juga menggunakan cupak. Tapi ini bukan dalam ubat minum, sebab cupak ni digunakan untuk ubat demah dengan ubat mandi. Okey, so satu cupak ni pula bersamaan dengan, kalau cecair 0.688 liter, ataupun kalau benda yang pepejal 750 gram. Okey, so di sini kita senaraikan semua bahan-bahan yang digunakan. Halia untuk ubat minum ni, halia, bawang putih, jintan kedua. Kalau tengok dalam manuskrip lama, kita banyak guna jintan kedua. Jintan kedua ni sebenarnya nama panggilan pada masa tu untuk dua jenis jintan, iaitu jintan putih atau cumin dan jintan manis, ataupun dikenali dengan dalam bahasa perubatan sebagai adas. Kalau banyak kita tengok teks-teks perubatan, dia guna adas, ataupun bahasa Inggerisnya adalah fennel. Dan kita digunakan juga ramuan seperti kunyit, temu kunci, kulit buah maja. Yang ni ada sedikit kekeliruan. Sebab buah maja ni, kalau daripada bahasa Melayu, digunakan untuk dua jenis buah. Satu ialah buah delima batu atau buah wilworm yang sering digunakan dalam perubatan Ayurveda, dan satu lagi ialah buah labu kayu yang banyak digunakan dalam perubatan Melayu. Jadi walaupun buku asal Dr. Harun Makpiah dengan Datuk Zaviah Baba mengatakan buah maja adalah delima batu atau bale ataupun wilworm, tapi bila saya tengok balik dari segi konteks rawatan dan apa yang kita dapati daripada pengetahuan yang kita dapat daripada perawat-perawat, yang banyak digunakan untuk rawatan stroke atau angin ahmar dalam perubatan Melayu ialah buah labu kayu, ataupun dia punya nama botani ialah Crescentia cujute. Dan jadi atas konteks ini, maka saya telah menukar daripada buku Dr. Harun tersebut nama saintifik untuk kulit buah maja atau kulit buah maja ini, saya telah tukar kepada nama buah labu kayu, sebab buah labu kayu lebih popular dipanggil sebagai buah maja berbanding dengan delima batu atau bale atau wilworm. Okey, dan antara bahan lain yang digunakan adalah cengkeh, jadam. Jadam ni dia sebenarnya bukan tumbuhan, tapi dia adalah campuran antara dua bahan, iaitu resin ataupun apa dia panggil, yang daripada kayu gaharu diadun dengan gel lidah buaya, membentuk satu macam satu pepejal likat yang melekit-lekit berwarna hitam, yang itu dipanggil jadam. So cara pengubatan dia, kalau kita tengok daripada sini,
Cara perubatan dia untuk minum ialah bila kita translate ke dalam bahasa Melayu moden untuk lebih senang difahami, lada sulah, halia, bawang putih, jintan putih dan jintan manis, kunyit, temu kunci, kulit bawang maja, cengkeh dan jadam, semua tu kita rebus. Sukatan sebagaimana yang saya berikan dalam jadual di bawah lah. Kita guna sukatan, kita tukar pada sukatan moden. Dan rebus dengan air. Patut saya ada conversion cupak tadi sebab di sini dia cakap rebus dengan air sebanyak 3 cupak sehingga tinggal secupak. Dia konteks perubatan herba ni selalunya memang macam tu. Kita rebus daripada air yang banyak, kita rebus sehingga kepekatan dia tu sampai 1/3 daripada yang asal untuk dapatkan sari atau pati daripada tumbuh-tumbuhan yang kita telah rebus tadilah. Okey, kalau di sini tengok 3 cupak, maknanya 3 cupak tadi saya dah tukar kepada, tak ada dekat sini. So terpaksa buat conversion sendiri. 3 cupak maknanya 3 lebih kurang 1.8 liter. Lebih kurang lah 1.8 liter. Tak sampai 2 liter lah. Hampir 2 liter. Okey, so di sini cara pengubatannya. Dan peringkat kedua, selepas menggunakan ubat minum tersebut, kita sampai pada peringkat perubatan yang kedua, iaitu demah atau tuam. Maka inilah perdamahnya. Ambil pasir segantang dan lada secupak dan jintan hitam secupak dan daun sirih segantang dan daun semerui segantang dan daun sembung segantang dan daun cekur secupak dan daun jerangau secupak. Okey, sekarang kita sampai pada peringkat rawatan yang kedua, iaitu caranya ialah dengan demah atau tuam. Jika tadi kita dah tengok cara rawatan untuk minum ramuan herba tadi, maknanya ramuan herba tu diminum di waktu pagi. Lepas tu sambil minum tu badan pesakit tu diurut-urut oleh penjaga dia lah. Sambil selepas minum lah, bukan sambil minum, maknanya diurut-urut seluruh tubuhnya. Lepas tu dituam atau didemahkan. Maka dalam teks ni disebut, okey saya baca ya. Maka inilah perdamahnya, ambil pasir segantang dan lada secupak dan jintan hitam secupak dan daun sirih segantang dan daun semerui segantang dan daun sembung segantang dan daun cekur secupak dan daun jerangau secupak. Maka sekaliannya itu dihiris lumat-lumat, goreng beri panas, maka bungkus dengan kain putih, tuam sekalian tubuhnya, beri terbit peluhnya pada sekalian lubang romanya orang itu hingga bertitik peluhnya pada sekalian tubuhnya orang itu. InsyaAllah ta'ala afiat. Maka masa tak kala hendak minum ubat ini, hendaklah selimut orang itu dengan kain 7 lapis. Maka tuanglah ubat itu di atas kain itu. Tuanglah tu maksudnya tuam, bukan curah. Maka tuanglah ubat itu di atas kain itu sampai 3 kali terbit peluhnya. Sampai 3 hari baru beri mandi orang itu. So ni diberikan dengan detail cara macam mana nak gunakan. Maknanya lepas habis minum ubat ni, pesakit ni diselimutkan dengan kain yang tebal atau kain 7 lapis. Kalau konteks dahulu kain nipis-nipis, so diberikan kain 7 lapis. Kalau sekarang ni mungkin boleh berikan selimut yang tebal. Dan ubat-ubat yang tadi, bahan-bahan yang telah diberikan dalam teks ni untuk diperdemahkan, dihiris lumat-lumat, dipotong halus. Lepas tu digoreng beri panas. Goreng ni bukan maksud goreng dengan minyak, tapi atau apa yang biasa kita panggil sangai, goreng tanpa minyak. Lepas tu dah panas semua bahan tu, dibungkus dengan kain putih dan dituamkan di atas selimut tadi, bukan terus ke badan orang tu. Dituam atas selimut tu, maknanya sentiasa kena panas lah benda tu. Jadi saya rasa macam saya tak tebak tapi kalau kita tengok daripada pengalaman kita bertungku dengan bidan ataupun macam mana bidan
tuam baby kita supaya baby kita tidak sejuk semua tu ialah dengan cara dicampur dengan pasir sungai ataupun guna batu tungku di dalamnya. Okey, so dalam teks ni dikatakan tuam sekalian tubuhnya, beri tebik peluhnya pada sekian lubang romang itu. Maknanya kita betul-betul tuam tu bagi sampai orang tu berpeluh. Pesakit tu berpeluh sebanyak 3 kali keluar peluhnya. Peluh dah habis, dah okey semua. Tuam lagi sekali, peluh lagi. Lepas tu dah okey, tuam lagi sekali sampai 3 kali tebik peluhnya. Kalau ikut konteks ni bukannya one after another, tapi sampai 3 hari. Maknanya setiap hari dibuat benda ni, proses ni dibuat selama 3 hari. Bukannya 3 kali terbit peluh tu dalam hari yang sama, tapi 3 pagi. Lepas makan ubat, selimut, tuam 3 hari berturut-turut. Selepas hari ketiga tu baru diberi mandi. Okey, so kita pergi ke cara rawatan yang seterusnya, iaitu peringkat ketiga, mandian. Saya baca teks ni, harap-harap saya tak buat gangguan pada teks ni, tak terkritik teks ni semasa membaca ya. Okey, teks ni ialah maka mandi dengan air serung orang itu, jangan air sejuk sekali-kali orang itu. Maka inilah ubat yang diserung. Ambil daun sentang secupak, dan daun sembung secupak, dan daun semberu secupak, dan daun mengkudu secupak, dan daun bonglai segantang, dan daun cekur secupak, dan daun jerangau secupak, dan daun tuba jenun secupak, dan daun cemekian secupak, dan daun kunci 2 cupak, dan daun kunyit 2 cupak, dan daun lengkuas secupak. Maka sekalian itu rebus, maka mandikan ketika naik matahari, barulah kita mandikan. InsyaAllah Ta'ala dengan tolong Allah afiat ubat ini, jangan bagi syak. Okey, so daripada teks ni kita tengok macam mana cara mandian dibuat. Mandian antara cara-cara mandian tu saya ada letak semua bahan dengan conversion daripada sukatan cupak dan cupak ni saya dah tukar kepada conversion moden. Semuanya ada dalam jadual yang saya letakkan di sini, iaitu jadual 3. Kita tengok okey, so jadual 3, ini jadual 2. Okey, ini jadual 3. Jadual 3 ni untuk saya besarkan sikit. Cara untuk tengok sukatan daun yang akan digunakan untuk mandian. Daun sentang secupak bersamaan dengan 750 gram. Daun sembung sama 750 gram. Daun semberu 750 gram. Daun mengkudu sama 750 gram. Daun bonglai banyak. Daun bonglai segantang. Segantang ni kalau kita tukar pada sukatan cupak, dia adalah 4 cupak. Dulu kita biasa dengar kan ni beras segantang, secupak semua. Segantang ni bersamaan dengan 4 cupak. Jadi bila kita tukar kepada conversion kepada gram, bersamaan dengan 3.75 kilo ataupun 3,750 gram. 3 kilo lebih lah, dekat-dekat 4 kilo. Ini timbangan untuk daun yang segar. Okey, dan daun cekuk atau kencur. Daun cekuk atau kencur ni sebanyak secupak, dan daun jerangau sebanyak secupak. So yang banyak kat sini daun bonglai je lah. Okey, ada. Tuba jenun secupak, cemekian secupak, temu kunci 2 cupak, daun kunyit 2 cupak, daun lengkuas secupak. Okey, so ni untuk reference siapa yang nak try buat, tapi saya nasihatkan dapatkan nasihat perubatan daripada pakar perubatan dululah sebelum try di rumah. Tapi kalau ikut bahan-bahan ni no harm lah, tak ada benda beracun kan. So ni table ni boleh jadikan reference lah siapa yang nak cuba rawatan ni pada, kalau ada caretaker yang nak cuba rawatan pada pesakit yang dijaga, boleh refer pada table ni. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya convert pada sukatan yang kita lebih familiar lah. Okey, so habis ni maknanya lepas minum, lepas demah, hari pertama terus jangan mandi lagi, settle situ. Hari kedua minum, demah, settle. Hari ketiga minum, demah atau tuam.
Mandikan tu jangan awal sebab orang stroke ni badan dia sejuk kan. Jadi kita kena mandikan agak lambat sikit, antara selepas matahari naik. Lebih kurang dalam 7.30, 8.30, 9 macam tu still okey lah. Dan mandikan tu pula jangan sekali-kali guna air sejuk. So kena guna air panas. Bahan yang direbus tadi, direbus hingga mendidih, angkat keluarkan daun dia, biarkan suam, baru diguna untuk mandi. Itu cara pengubatan untuk angin sangla atau angin ahma sebagaimana yang terdapat dalam kitab tip Muzium Terengganu. So, sekian perkongsian saya. Semoga dapat manfaat dan memberi manfaat yang berpanjangan kepada kita semua dan generasi akan datang.